Ya. Jadi kita di Ustazah di mana kita cakapkan awal tadi mengenai dengan anak yatim ini orang perlu kata ni jaga, kata ni kasihi dan sayangi, jangan tadi abaikan ya. Jadi baiklah apa kiranya Fakrullah, kita serahkan Ustazah untuk bersama penonton untuk meneruskan mengenai tajuk pagi ini, sayangilah anak yatim. Silakan Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita ni sekarang masih lagi dikurniakan Allah Subhanahu wa taala usia yang mengizinkan kita ni untuk berada di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kebiasaannya kita ni di negara Brunei Darussalam, memang kalau dalam bulan Ramadan ni ada beberapa perkara ataupun kita ni katakan ia sebagai kebiasaan. Alhamdulillah, yang baik itu kita ni jadikan kebiasaan, iaitu apa yang sering berlaku kalau ketika bulan Ramadan ini meriah, iaitu orang-orang mudah bersedekah, hatinya terbuka untuk menjadi pemurah di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang lagi nama-nama yang sering timbul ialah Al-Quran. Alhamdulillah. Kemarin banyak diadakan majlis-majlis khatam Al-Quran. Jadi dalam perkara ini, perkara khatam Al-Quran, bersedekah di dalam bulan Ramadan ini, memang ia adalah bulan yang menjadi waktu yang di dalamnya anitah seolah-olah kita ni sedang merayakan ibadah. Inilah dinamakan Ramadan, ia penuh dengan ibadah. Hari ini tajuk kita ni mengenai dengan anak yatim. Kita ni melihat bahawa di antara yang selalu dikaitkan dengan anak yatim ini ialah kita ni menyayangi, menjaga anak yatim ini, mengasihi anak yatim. Selalu kalau di dalam bulan Ramadan, sedekah ataupun hadiah ataupun pemberian diberikan khusus kepada anak yatim ini. Jadi dalam perkara ini kita ni mau melihat, memanglah semua orang tahu disebut anak yatim ini, siapa anak yatim itu barangkali dah payah lagi diperkenalkan. Cuma adalah baiknya kita ni melihat mengenai dengan anak yatim ini, apabila dikatakan ataupun disebut mengenai dengan anak yatim, Ensiklopedia Islam menjelaskan mengenai dengan anak yatim ini ialah dalam bahasa Arabnya tu keturunan daripada manusia itu, sama ada lelaki atau perempuan. Yang yatim itu maksudnya ialah anak yang bapanya telah meninggal dan belum baligh, sama ada ia itu kaya ataupun miskin. Sama ada kaya ataupun miskin, lelaki ataupun perempuan, dua-dua itu. Sementara anak yang bapa dan ibunya telah meninggal termasuk juga dalam kebiasaannya dikatakan sebagai juga anak yatim. Artinya kalau dalam ensiklopedia ni dia mengira mamanya kah atau bapanya. Tapi mungkin asasnya yang paling penting ialah anak tersebut belum baligh dan juga meninggal salah seorang daripada indungnya, atau yang paling penting ialah ayahnya. Kebiasaan kita ni apabila mendefinisikan anak yatim itu bapanya. Tapi kalau mengikut bahasanya tu yang yatim itu sebenarnya ia tah yang indadaan, indadindong bahasanya macam itu. Jadi dalam perkara ini kita ni melihat alhamdulillah di negara Brunei Darussalam kita ni ada peraturan ataupun di sini kita ni katakan ada definisi kita ni tersendiri mengikut apa yang dimaksudkan anak yatim itu, kategorinya itu yang mana satu. Jadi kita ni melihat dalam perkara ini kanak-kanak yang indah mempunyai bapa, kanak-kanak daripada anak-anak luar nikah yang indah sah taraf, anak pungut, kanak-kanak yang dinafikan dia punya nasab. Jadi macam contohnya ibunya indah dinafikan anak itu oleh bapanya, contohnya. Tapi alhamdulillah di negara Brunei Darussalam ini adalah kita ni temui perkara-perkara macam mana ya. Jadi dalam perkara ini kebanyakannya di Brunei Darussalam ini yang ada yang bapanya meninggal ataupun anak tidak sah taraf. Itu kalau mengikut
had umurnya pulang, kita ni lihat ialah anak yang masih belum balik lagi. Artinya kalau ngikut hukum syarak lah tetapi kalau mengikut dana pengiran muda Al-Muhtadi Billah 18 tahun ke bawah yang dikatakan yang masih dikategorikan sebagai anak yatim itu 18 tahun ke bawah. Jadi, tapi maksudnya tidak menjadi satu kesalahan kan apabila kita melihat tidak ada, maksudnya tidak bersangkut bersama dengan yang apa yang didefinisikan dalam ensiklopedia berkenaan. Artinya tergantung kepada kita. Kalau kita ni kan bersedekah kepada anak yatim pun mana-mana sajalah walaupun umurnya lebih daripada 18 tahun kali. Ya, macam mana tu? Yalah, sebabnya masih lagi maksudnya tu dalam kategorinya tu ia indah mampu untuk menyerah dirinya. Belum lagi. Jadinya di Brunei ini adalah ya kira tu anak yatim tu ya memang berharta kah? Artinya ia masih walaupun ia indah miskin masih saja diberikan bantuan tu. Jadinya dalam perkara ini sama sajanya. Artinya kalau kadangnya kita ni kadang kan berfikir bila nya kita ni anak yatim yang kaya tu berpahalakah kalau aku bersedekah harahnya ataupun itu pikiran orang kita yang dah musirit tu ataupun kadangnya perlukah aku laginya sibuk melayan anak yatim ni ia sudah kaya katanya ataupun perlukah aku fokus kepada anak yang susah sahaja. Jadi dalam perkara ini dua-dua perkara itu tadi seperti yang disebutkan awal, kaya ataupun miskin ia anak yatim tetap juga hartanya itu tetap miliknya. Jika ia mempunyai harta, indah boleh orang yang menjaganya itu penjaganya maksudnya mengambil hartanya, melainkan jika ia punya penjaga itu ataupun disebut sebagai wali itu terlalu susah ataupun hanyalah dibenarkan untuk mengambil sekadar hajatnya sahaja. Ataupun jika diberi kebenaran daripada anak yatim berkenaan, macam mana tu? Kalau mengenai kebenaran itu payah juga barangkali kalau anak itu dah dewasa. Belum ada. Jadinya dalam perkara ini yang perlu diingat ialah penjaga. Kita ni sebagai orang yang mentadbir amanah, diberikan amanah untuk menjaga anak yatim ini, yang wajib bagi kita ni ialah perlu beringat cabarannya besar dalam perkara menjaga anak yatim ini. Di antara pahalanya jauh besar, dosanya juga bahaya. Bukan mudah. Inilah yang ada yang keindahan daripada kita bercakap tentang anak yatim ini. Apabila kita bercakap tentang anak yatim piatu dan sebagainya, Nabi Muhammad SAW sendiri ialah seorang anak yatim yang ditinggalkan oleh ayah baginda sendiri, dan apapun daripada pekerjaan-pekerjaan yang baginda lakukan ialah atas dasar usaha dia sendiri. Dan inilah mungkin sahaja kenapa anak yatim diberikan diangkat taraf mereka untuk dijaga. Walhal sebelum datangnya agama Islam, mereka ini ditindas. Jadi apa komen Ustazah mengenai perkara ini? Mengenai dalam perkara ini memang Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menegaskan mengenai dengan hak-hak anak yatim. Jadinya indah berlaku apabila sudah di dalam kedatangan Islam ini, hak anak yatim itu boleh disuka-suka hatikan. Artinya duitnya boleh dipakai ataupun sebagainya. Jadi ini di antaranya bahaya-bahaya yang boleh kalau boleh kita ni melihat di antara perkara yang perlu diingat. Di antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah baligh harta mereka, dan janganlah kamu menukar ganti yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka dengan menghimpunkannya dengan harta kamu, kerana sesungguhnya perbuatan itu adalah dosa yang besar. Menyampur harta anak yatim dengan harta kita ini sendiri ataupun dikatakan di dalam Al-Quran adalah dosa yang besar. Jadi dalam perkara ini perlu kita ni ingat, jangan anggap kalau kita ni sebagai contoh, minta maaf kalau dalam waktu puasa ini anak yatim banyak kena bagi sumbangan, banyak kena bagi sedekah dan sebagainya. Ini adalah perlu menjadi perhatian kepada ibu ataupun yang penjaga anak itu, agar keperluan yang digunakan dengan duit anak yatim tersebut itu terbatas sekadar keperluan yang untuk anak itu sahaja. Bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri. Bahayanya kerana apabila kita ni melihat dalam memberi takut pulang jua dalam perkara ini, kadang-kadang kita ni
tersilap ataupun Bersalah pandang. kadang-kadang anak yang kita ni jaga tu bukan seorang. Banyak Kalau seorang barangkali boleh kita ni Mudah sikit mengendal, mengawal harta tu ataupun duitnya tu. Lagipun kita ni yang biasanya aku je membeli makanannya, aku je menyediakan pakaiannya. Jadi kita ni beringat-ingatlah sekadar yang makan pakai tu mengikut sekadarnya sahaja. Jadi kita berehat sedikit ni. Kita ni saksikan ni Ustazah ya pendapat orang ramai tentang anak yatim ni. Memang sesuatu yang perlu kita dilakukan sesama manusia lah untuk menyayangi bisdurangan ni lah yang anak yatim ni, sebab kita ni tahu darjat durangan ni lain sedikit kalau kita ni mendalami. Jadi kalau kita ni mengajarkan hati anak-anak yatim ni, jadi insya-Allah rahmat itu akan lebih anulah untuk siapa saja. Mengenai dengan anak yatim, kita ni di Brunei ni kebanyakannya rakyat tani ni berprihatin. Jadinya anak yatim ni merupakan masyarakat yang sudah kehilangan indung biasanya. Jadinya kita ni sebagai masyarakat, kita ni bukan saja menolong anak yatim ini daripada sumber kewangan, tapi juga daripada buah fikiran, kasih sayang. Jadinya masyarakat kita ni sebenarnya tulang belakang untuk anak-anak yatim ini lah. Lagipun pada masa ni banyak juga persatuan-persatuan bagian swasta ada juga turut menderma untuk kepentingan anak yatim ini. Jadinya jangan diabaikan, dan kepada penjaga anak yatim ini kalau boleh, kalau ada sumber-sumber kewangan ke apakah, tolonglah bagi dengan sejujur-jujurnya lah kepada anak yatim itulah. Ya, tadi dua pendapat dari orang ramai ni Fakrullah mengatakan ya, kita ni orang Brunei ni alhamdulillah masyarakat prihatin kepada anak yatim ini. Dan kalau misalnya kata selaku orang-orang yang bekerja macam seperti orang biasa seperti kami ni kan, kadang-kadang untuk memberi bantuan anak yatim, macam mana caranya untuk membantu anak yatim ini? Kadang-kadang kita tidak mendengar ataupun bersedekah itu adalah satu perkara yang penting, kita percaya sahaja. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu di mana jalan tuju dan macam mana inisiatif kita untuk membantu mereka ini. Macam mana Ustazah? Ya, silakan Ustazah. Alhamdulillah. Sekarang ni SMS ada dana. Apa tu type saja YATIM 5 dan hantar sebagainya. Talian jadi inilah di antara kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah. Jadi yang perlu diingat itu ialah pengendali itu yang mengumpul tadi duit itu hendaklah ia telus benar-benar disampaikan kepada anak-anak yang memang dalam kategori anak yatim yang sebenarnya tu. Memang di Brunei Darussalam memang anak yatim ini semua berdaftar di bawah JAPIM lah tu, diorang yang mengendalikan semuanya. Mengenai dengan perkara ini lagi, ini peringatan sesama kita ni juga. Setelah kita ni bersedekah, memberi sumbangan, memberi perhatian, yang paling penting dalam kita ni menyayangi anak yatim ni bukannya duitnya saja, bukan kita ni memberi sumbangan semata-mata, tetapi ialah layanan kita ni. Hendaklah kita ni berlaku lembut kepada anak-anak yatim ni. Apabila ia meminta, kita ni beri dengan baik. Kalau dalam penjagaan kita ni perlu diberi didikan. Bukannya artinya membagi makan, membagi pakai semata-mata. Erti kata menyantuni anak yatim ini ialah memberi pendidikan. Melayan dengan baik dan memberi pendidikan agar anak itu tadi menjadi manusia yang seperti orang lain yang ada mama bapa. Ini kerana tanggungjawab itu jatuh kepada kita ni. Sebelumnya memang ada ibunya atau bapanya yang boleh memberi pendidikan agar anak ini terbina dengan syakhsiyah, dengan agamanya, Islamnya, ingat akan Tuhannya. Jadi setelah ketiadaan bapanya, anak itu menjadi anak yatim. Tanggungjawab kita ni bukannya duit semata-mata, tetapi kasih sayang serta pendidikan agar anak itu indah ketinggalan. Artinya duit ya cukup. Tapi kasih sayangnya indah merasa, artinya ia seronok dengan duit itu saja. Anak yatim ada duitnya, alhamdulillah, tetapi kasih sayang dan juga pendidikan. Ini artinya kira terabai je ni Ustazah. Mungkin daripada apa yang Ustazah ada dengarkan lah ya, mungkin daripada pengamatan Ustazah sendiri atau yang pernah Ustazah dengar dan saksikan, adakah di kalangan anak-anak yatim ini mereka mempunyai rasa self esteem diri yang rendah ni? Macam mana? Apa pandangan Ustazah?
mungkinlah sebagai contoh sajalah saya sendiri ditinggalkan ayah dalam usia belum sampai 12 tahun. Saya anak sulung. Jadi memang rasanya macam tu mula-mula orang lain ada bapa, aku nak ada. Tapi ialah kalau kita ni selalu selaku penjaga kepada anak, sama ada ibu ataupun adik-beradik ataupun siapa saja yang menjaga anak yatim ini, yang paling penting itu ialah pendidikan, agar ia dapat merasakan dirinya tu bahawa indah ada bezanya anak yatim kah ataupun dengan orang lain itu dari segi ia berhak untuk mendapat pendidikan dan juga ia boleh membuktikan walaupun dah ada bapa ia juga boleh berjaya. Jadi dalam perkara ini perlu yang penting itu ialah yang menjaga, wali itu. Orang yang menjaga itu, tidak kira ibu kah, nenek kah ataupun siapa bapa saja. saudara kah. Yang penting ia tahni dua, bukan saya salahkan duit atau diberi kepada anak yatim itu, tetapi yang paling penting itu ialah kesedaran beragama itu, agar ia mempunyai jati diri yang kuat. Dalam kehidupan ini banyak cabaran, dalam apatah lagi zaman sekarang ini pergaulan yang indah terbatas, walaupun ia di rumah tapi masih saja boleh bergaul dengan siapa saja melalui internet dan sebagainya. Jadi yang penting itu jati diri itu mesti kukuh. Artinya walaupun ia tidak ada bapa, ada juga yang masih mengawasi, memata-mata ia tu. Jadi dalam perkara ini sekali lagi mengenai dengan harta anak yatim ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai ingatan kita ni bersama, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api neraka ke dalam perut mereka dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu firman Allah Subhanahu wa taala mengenai dengan orang yang menjaga anak yatim dan memakan harta anak yatim secara zalim. Artinya ia memang tidak berhajat tetapi tetap juga dipakainya duit anak itu. Lagi satu yang boleh menjadi penjaga kepada ketania, insya-Allah sama-sama kita ni beringat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ni jauhi 7 dosa besar. Di antaranya tu ialah satu, memakan harta anak yatim. Dalam perkara ini, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan orang yang menipu harta anak yatim ini, bibir-bibir mereka seperti bibir unta, dingangahkan mulut mereka lalu dimasukkan ke dalamnya bara-bara api neraka Jahannam. Jadi dalam kemudian bara-bara api itu keluar daripada dubur mereka, menjerit-jerit dan melaung kesakitan dengan suara meminta pertolongan. Ini keadaan apabila dijelaskan oleh Jibril kenapa orang ini macam mana, katanya inilah hamba-hamba ataupun daripada pengikut-pengikutmu, katanya Jibril yang memakan harta anak yatim. Jadi jangan tani anggap memakan harta anak yatim itu memang anak yatim rezekinya juntra, duitnya indah kira berapa, sentiasa ada orang yang bermurah hati. Tetapi yang paling penting kita ni sebagai orang yang menyayangi mereka, jangan lupa harta mereka itu adalah milik mereka. Walaupun kita penjaganya, perlu kita ni, jika namanya kita sayang, bukan saja duit atau kita ni jaga, tetapi syakhsiah diri anak-anak itu juga kita ni jaga. Jangan sampai orang mengatakan andangnya tu anak yatim selalu cematu. Ini kita ni mau kikis, biar kita ni membuktikan bahawa anak yatim itu boleh menjadi sempurna, boleh menjadi contoh kepada anak-anak yang lain, agar kita ni itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang mensyukuri nikmat. Sebagai anak yatim ada keistimewaan kerana bagi rezeki yang melimpah-limpah. Kita ni bersyukur dengan menunjukkan bahawa kita ni adalah orang yang berguna agama, negara dan bangsa. Ustazah, masa terlalu cemburu dengan kita. Jadi sampai di saja untuk kita bersama.